Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FPR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Okey, Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan kerana Allah Ta'ala, insya-Allah. Okey, boleh tolong kongsikan laju-laju Soleha punya link page live pada petang ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat sebaran manfaat daripada ilmu yang akan Soleha kongsikan pada petang ini, insya-Allah. Hai, ada siapa yang bersama dengan Soleha pada waktu ini? Hai Kak Zamila, hai Fatihah, hai Kak Mas. Alhamdulillah. Okey, waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Okey. Tajuk hari ni adalah syarat taubat. Kita kadang-kadang kita nak bertaubat, tapi kita tak tahu macam mana step dan betul dan adakah cara kita ni betul. Dan sebelum tu kita kena tahu dulu syarat-syarat untuk bertaubat tu apa yang perlu kita lakukan, insya-Allah. So kalau kita dah faham syarat taubat tu macam mana, insya-Allah mudah proses Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu, insya-Allah. Okey, sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan berdoa semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, hai Kak Syawira, hai Reha, hai Umi, Afan, Kalisha, Umaira, hai Cik Mima Hamid. Siapa lagi ada bersama Soleha ni? Okey, thank you. Thank you yang sudi sharekan sekali Soleha punya link page live pada petang ini. Okey, berbalik kepada tajuk kita hari ni adalah syarat taubat. Apakah syarat taubat? Okey, Soleha akan kongsikan dengan anda semua ada beberapa step dan syarat bagaimana kita sebagai hamba Allah yang penuh dengan dosa nak bertaubat nasuha. Okey, syarat yang pertama untuk kita bertaubat adalah kita kena berhenti. Keyword dia adalah berhenti daripada melakukan kesalahan yang sama. Sebab ada orang, dia kata dia nak bertaubat, tetapi esok lusa dia buat lagi. So, kita tak nak macam ni. Biarlah kita bertaubat tu, kita nekat dan kita sungguh-sungguh, kita berhenti terus dan takkan melakukan lagi kesalahan dan dosa-dosa yang lalu. Kita tak nak Allah murka kepada kita. Kita ni macam tak cakap tak serupa bikin, kejap-kejap kata nak taubat tapi esok lusa buat lagi. So kita tak boleh macam tu. Syarat taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha, adalah kita kena berhenti terus menerus, berhenti secara tetap. Tak nak buat lagi dah, jangan buat lagi dah. So kena berhenti daripada terus melakukan dosa. Jangan kita kata kita nak bertaubat tapi kita buat lagi, kita ulang lagi kesalahan yang sama. So itu bukan namanya taubat. Itu namanya kita tahu buat je, tahu buat dosa tapi tak reti nak insaf, dan itu bukanlah taubatan nasuha yang sebenarnya. Sebab orang yang bertaubat ni, dia memang sungguh-sungguh nekat, ya Allah aku tak nak buat salah lagi dah. Ya Allah aku nak tinggalkan kesalahan yang lalu tu terus hilang daripada hidupku, insya-Allah dengan izinmu ya Allah. So kita kena berhenti secara terus menerus. Jangan ulang lagi, jangan buat lagi. Okey, yang kedua, syarat taubat yang kedua adalah menyesal dengan sepenuh hati. Penyesalan dalam hati kita ni, memang kita bersungguh-sungguh minta ampun, tadah tangan sampai meleleh-leleh air mata kita kerana kita takutkan balasan Allah di hari akhirat kelak. Orang yang banyak melakukan dosa ni, sebelum dia sempat bertaubat adalah tempatnya di neraka. So, adakah kita sanggup nak menghadapi siksaan api neraka yang panas membara, sedangkan api dunia pun kita terkena melecur sikit pun kita dah menangis-nangis. Lagilah kalau api di hari akhirat kelak, berganda-ganda lagi dia punya kepanasan. So, adakah kita tega nak buat lagi dosa yang lalu?
Syarat yang kedua ni memang kena penyesalan yang penuh sungguh-sungguh dalam hati kita. Kalau dalam hati kita tak ada wujud rasa penyesalan, so itu adalah namanya bukan taubat. Kita maksudnya kita tak bersungguh. Kita betul-betul tak berazam untuk berubah ke arah kebaikan. Dan Allah tu maha penerima taubat. Allah tu maha pengampun. Sebab tu bila kita sedar kita ada buat dosa, ya Allah, aku mesti tinggalkan dosa ni. Walaupun aku tahu untung yang aku dapat nanti adalah banyak, tetapi kalau itu untung yang membinasakan, tetapi kalau itu untung yang boleh memberi mudarat kepada darah daging seluruh ahli keluargaku, wajib untuk aku tinggalkan. Kita dah sedar dah. Sebagai contoh, kalau suami kita dapat job, tapi job tu ada pusat judi di dalamnya, adakah sanggup untuk seorang suami teruskan pekerjaan di satu tempat yang memang sah-sah di situ ada tempat orang perjudian? So kita, kalau kita masih nak bekerja di situ, kita bersubahat sama. So tiada lagi keberkatan dalam hidup. Kita makan rezeki yang tak berkat, kita makan rezeki yang haram. Lepas tu bagi anak-anak, isteri makan, jadi darah daging. So benda ni terus berlarutan. Na'udzubillah min zalik. Hendaklah kita tinggalkan, dan penyesalan bersungguh-sungguh mesti hadir dalam hati kita. Ya Allah, sesungguhnya inilah saatnya untuk aku berubah terus menerus, dan kita menyesal atas kesilapan dan kesalahan dosa-dosa kita yang lalu, insya-Allah. Okey, syarat taubat yang ketiga adalah berazam tidak akan mengulanginya lagi. Keazaman yang tinggi perlulah hadir dalam diri kita. Kita kena nekat sungguh-sungguh. Tak nak ulang lagi dah. Tak nak ulang lagi, tak nak buat lagi, tak nak lakukan kesilapan yang sama, tak nak pisang berbuah 2 kali. Istilah peribahasa Melayu. Kita tak nak lagi dah lakukan kesilapan yang lalu. Macam saya cerita tadi, dari segi sumber rezeki yang halal. Adakah bila kita cari rezeki tu, kita utamakan kuantiti berbanding dengan keberkatan? Sama juga dalam dakwah ni, Solehah selalu remind tim Solehah, carilah keberkatan Allah, jangan kita kejar kuantiti. Sebab kadang-kadang kita bila mindset kita ni selalu kejar kuantiti, kita block diri kita, kita tak kira dah halal ke haram ke, kita redah je. Kita dah tak kisah dah produk ni patut syariah ke tidak ke, kita redah je. Yang penting kita rasa, aku mesti dapat sell ni, aku mesti dapat untung juga, aku mesti dapat buat sesuatu jualan pada hari ni, tak kira lah haram ke halal ke. Itulah mindset diri kita yang kita ada perasaan tamak haloba. Kita tak pentingkan hukum hakam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu dah benda tu memang sah-sah haram, tetapi kita nak juga join. So adakah pilihan kita pada hari ini adalah pilihan yang tepat dan mendapat redha Allah? Kita cek balik diri kita, ada tak hari ini kita berniaga yang menambahkan dosa, berniaga yang membuka pintu aib dan sebaran-sebaran fitnah dan sebagainya. So kita cek balik. Pilihlah perniagaan yang untung dunia akhirat. Pilihlah perniagaan yang boleh menjadi saham akhirat kita dan ladang pahala buat kita. So jangan sia-siakan masa kita ni. Kita tak tahu nyawa kita, ajal kita ni sampai bila? Sampai bila Allah nak beri kita peluang kehidupan ni? Selagi pintu taubat masih belum ditutup, bertaubatlah sungguh-sungguh, dan kita janji dengan Allah, ya Allah, aku janji kepadamu, ya Allah, aku janji denganmu, ya Allah, aku takkan ulang lagi. Kita dah cakap dah ni, lisan kita dah berjanji dengan Allah. Kalau kita mungkir janji dengan Allah, tahu tak apa balasannya? Sudah tentu orang yang mungkir janji dengan Allah, tak tunaikan hak Allah, tak tunaikan janji dengan Allah, so jadilah kita munafik. Munafik akan menghalang segala rezeki, pintu rahmat masuk dalam kehidupan kita. So kita rugi. Kita dapat rezeki tapi rezeki bocor. Kita dapat banyak sale tetapi banyak kerosakan Allah hantar. Banyak ujian-ujian dan musibah Allah hantar di sebalik keuntungan yang kita rasa kita dapat keuntungan tu daripada sumber yang haram. Okey, syarat taubat yang keempat adalah mestilah jaga niat dan beriltizam. Bila kita nak bertaubat, kita kena jaga niat. Ada orang, dia nak bertaubat, tapi dia tak reset niat dia. Sahaja aku bertaubat kerana Allah Ta'ala, and then kita buat solat sunat taubat 2 rakaat. Kita tak submit doa dengan Allah, kita tak jaga niat kita. Adakah betul aku nak bertaubat ni? Esok-esok lusa lagi aku nak buat lagi kesalahan yang sama. So kita tak jaga niat kita. Sebab kalau orang yang jaga niat,
Setiap kali nak bertaubat ni, insya-Allah diredakan hati dia, diikhlaskan hati dia dan dijanji dengan Allah tak akan buat lagi. Kita jaga niat kita. Sebab ada orang, dia terpesong niat dia. Dia cakap, ya Allah, aku janji ni, ini last, aku tak buat lagi dah lepas ni. Ini last ya Allah. And then, kita dah janji dengan Allah. Kita dah niat dah nak stop dah. Kita dah niat nak stop buat kerja terkutuk. Kita dah niat dah dalam hati ni, ya Allah, aku sungguh-sungguh nak tinggal dah kerja lama yang menyebabkan seluruh ahli keluarga ku porak-peranda, nak tinggalkan terus ni. Kita dah niat, tetapi kita tak sungguh-sungguh. Sebenarnya hati kita tak reda, hati kita tak ikhlas. Sebab tu bila kita nak bertaubat ni, niat kita kena seiring dengan keikhlasan hati kita. Memang kita nak bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku takkan ulang lagi dah kesilapan aku. Inilah, kalau andai engkau jemput nyawaku sekarang, aku dah rasa lega sebab aku dah bertaubat kepadamu ya Allah. Dan aku janji sesungguhnya sedikit masa dan ruang yang engkau berikan ni, aku akan terus tambah amal, perbaiki ibadahku, banyakkan amalanku, banyakkan jariahku dan menjadi manusia yang bermanfaat. Itulah sebaik-baik taubat. Kita syarat nak taubat ni, kita kena cek dulu, kita kena study dulu, kita kena hadam dulu. Bukan kita cakap kita main taubat tapi kita tak taubat sungguh-sungguh pun sebenarnya. Sebab kita tak tahu dan kita tak cakna syarat taubat tu apa sebenarnya. Okey, yang seterusnya. Yang seterusnya, syarat taubat yang seterusnya adalah melakukan perubahan dan kebaikan. Ada orang, dia banyak dosa, dia sedar banyak dosa. And then dia pergi kuliah sana sini, dia pergi menuntut ilmu, nak ubah diri. Kemudian, dia belajar, kalau nak bertaubat ni kena banyak istighfar, kena banyak amalan, kena buat solat sunat taubat, kena banyak bersedekah, kena buat amal jariah. And then, dia rasa benda-benda ni seolah-olah menekan hidupnya. Dia rasa tak biasa nak buat benda baru. Dia susah nak istiqamah. Sebab tu, selagi kita, taubat kita masih belum diterima oleh Allah, selagi tu apa yang kita buat benda baik ni, seolah-olah tersekat. Di mana kalau kita betul-betul nak berubah tu, pastikan kita dah clear dah dosa kita dengan Allah. Kita nak terus buat kebaikan, kita meminta doa dengan Allah, ya Allah ampunkanlah dosaku. Ya Allah terimalah taubatku. Sebab ada orang, kadang-kadang dikata dia dah bertaubat, tapi sedangkan saat itu Allah belum terima taubat dia. Sebab tu tugas kita dekat dunia ni, kita terus buat kebaikan, kita terus sebarkan manfaat, kita terus rebut kasih sayang Allah. Dan ada hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahawa jika seseorang tu taubatnya telah diterima oleh Allah, ada tanda-tandanya. Hati dia tenang, keluarga dia bahagia, rezeki dia melimpah dan dia reda dengan setiap ujian. Tetapi andai kita, bila kita buat kebaikan, tetapi hati kita masih stres, hati kita masih tak tenang, maknanya masih ada dosa yang belum Allah ampunkan kita. Sebab tu rezeki susah nak masuk. Tetapi andai Allah telah ampunkan dosa kita, ada tanda-tandanya sebagaimana keluarga kita bahagia, kita rasa nikmat beribadah, kita rasa rindu dengan Allah, kita rasa seronok dan menikmati kehidupan ni dengan penuh rasa kesyukuran. Itu adalah antara tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah. Dan kita rasa apa yang Allah bagi nikmat kehidupan ni, kita nak terus upgrade diri, kita nak terus belajar, kita nak terus menghargai keramat hidup kita, kita nak jaga dan nak tunaikan tanggungjawab kita. Sebaiknya kita akan lakukan yang terbaik bila kita sedar amanah tu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita pegang amanah tu sungguh-sungguh untuk kita jadi hamba yang bertakwa, insya-Allah. Okey, adakah anda dapat sesuatu daripada perkongsian Solehah hari ni? Dapat tak? Dapat sesuatu tak daripada perkongsian Solehah hari ni? Okey, Solehah harapkan semuanya bermanfaat dan dapat memberi anda sedikit sebanyak ilmu dan poin macam mana bila kita nak Allah ampunkan dosa kita, kita kena berusaha non-stop. Sebab tugas hamba ni adalah menjaga agama Allah, adalah tingkatkan ibadah kita, adalah terus belajar. Jangan stop menuntut ilmu.
Lagi-lagi ilmu akhirat. Lagi-lagi ilmu yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah. Wajib untuk kita belajar. Sebab sesungguhnya hukum menuntut ilmu itu adalah fardu ain. Wajib ke atas seluruh umat Islam. So kalau kita tak menuntut ilmu, kita adalah orang yang rugi kerana hati kita dah mati, tak nak terima nasihat, tak nak dengar ilmu, tak nak dengar majlis ilmu. Kita rasa sombong, kita rasa takabur, kita rasa diri kita dah pandai. So rendahkan hati, turunkan ego, belajar untuk menjadi seorang yang humble, belajar untuk menjadi seorang yang rendah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan bersyukur, insya-Allah. Semoga kita menjadi kesayangan Allah. Semoga kita dapat tingkatkan amal ibadah kita, insya-Allah. Okey, sama-sama semuanya Solehah doakan agar anda semua kaya berjaya dunia akhirat, insya-Allah. Okey, semoga amal kita diterima, taubat kita semua Allah ampunkan dosa-dosa kita yang lalu, insya-Allah. Amin ya Allah ya mujib. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.